Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sekarang lebih kurang pukul 5.23. Okey, terima kasih kepada yang hadir. Dalam short notice, sebenarnya saja je kita nak sembang-sembang santai petang ni. Alhamdulillah keadaan saya pun getting better, dah sihat alhamdulillah. Okey, so saja petang ni kita buat close session daripada live event Microsoft Team. Daripada live event Microsoft Team. So sebelum ni saya ada sebut live event Microsoft Team. So hari ni kita try buat kita punya sesi santai dalam live event Microsoft Team. Sebenarnya ini platform dia Microsoft Team. Bukan Teams meeting biasa tetapi live event. Nama dia live event Microsoft Team. So live event Microsoft Team ni dalam saya punya account UiTM. Dalam account ID Digital Classroom tak ada live event Microsoft Team. Okay, so cikgu-cikgu boleh, yang mana hadir boleh pada ruangan Q&A tu ada chat box dekat situ, boleh mungkin boleh perkenalkan nama siapa yang hadir pada petang ni. So untuk borang kehadiran saya akan share ke dalam Telegram channel Dr. Su. So petang ni saya nak buat sesi perkongsian santai sahaja berkenaan dengan Microsoft Whiteboard yang sebelum ini saya belum pernah share dalam mana-mana siri webinar saya sebelum ni lah, isi 1.0 dan isi 2.0. Okey, isi 1.0 dan isi 2.0. So sesi dalam Microsoft ini dia quite simple. Dia tak macam dalam YouTube lah, tapi sebenarnya saya boleh je nak masukkan lagu apa semua kan, tapi sebab yang ni saya pun buat last minute, tak sempat prepare anything, so saya terus live macam ni je lah. Okay, so terima kasih pada yang hadir. Terima kasih pada yang hadir, boleh tulis pada ruangan Q&A. So saya boleh baca dekat saya punya live event Q&A box. Tak dengar suara? Tak dengar suara? Masih ke tak dengar suara? Kejap, saya test dengar daripada phone sekejap . Sekejap . Okey. Okey, saya dengar suara saya. Dengar suara saya di phone. Cikgu Nur kata tak dengar suara. Saya dengar suara saya. Suara sepatutnya dengar sebab saya unmute. Saya unmute pada ini dia, saya paparkan skrin. Saya paparkan skrin apa? Microsoft Team ya. Microsoft Team Live Event. So dia lebih kurang StreamYard punya skrin, lebih kurang OBS punya skrin juga saya paparkan. Okey, saya paparkan supaya cikgu-cikgu dapat tengok sekejap. Ini dia skrin dia. Okey, cikgu-cikgu boleh komen suara saya dengar tak? Sebab saya cek pada telefon saya, suara saya dengar. Okey, so ini adalah live event. Live event Microsoft Team yang mana saya pilih platform ini untuk saya buat sharing pada petang ini.
So live event ni juga dalam package package Office 365, Microsoft Teams under Office 365. Okay, hopefully yang lain-lain boleh dengar sebab saya test suara boleh dengar. Okay, ini dia live event Microsoft Teams. So dia ada studio mode macam mana StreamYard, macam mana OBS juga. Okay, dan tak semua lesson ada Microsoft Teams live event. So sebab tu saya pernah cakap kalau ada live event Microsoft Teams pada ID Digital Classroom ataupun pada ID Delima, saya memang nak buat sharing berkenaan dengan Microsoft Teams live event. Okay, Microsoft Teams live event. Okay, saya test dengar suara saya sekali lagi. Okay, dengar. Okay, hopefully cikgu-cikgu yang lain boleh dengar suara saya. So, saya pindahkan balik saya punya skrin ni. Okay, so kita nak buat sharing hari ni berkenaan dengan Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard yang mana saya, okay, cikgu-cikgu sebenarnya boleh masuk menggunakan ID Delima, boleh juga masuk menggunakan ID Digital Classroom. Okay, saya akan tunjuk dua-dua petang ni, ID UiTM dan juga ID Digital Classroom. So macam biasalah kita masuk daripada office.com. Okay, daripada office.com bila saya masuk melalui. Saya punya Microsoft Edge. Microsoft Edge biasa, bila saya type sahaja office.com, dia dah terus open. Okay, saya tak perlu sign in. Okay, setiap kali saya nak access saya punya Office homepage. So, saya terus masuk. Okay, sebab yang saya nak paparkan sekarang ni, okay, adalah 3 dot dekat atas ni. So, 3 dot ni, kita boleh lihat ada whiteboard dekat sini. So, boleh klik whiteboard lah. Boleh klik whiteboard. Saya percaya cikgu-cikgu yang mana yang pakai Microsoft Surface, ramai sebenarnya dah pakai whiteboard. Okay, dan whiteboard ni dia dah mengalami beberapa kali perubahan. Whiteboard ni beberapa kali perubahan. Kejap hilang ruler, kejap ada balik ruler, kejap mula-mula hari tu dia macam version lama sikit. Ada ruler semualah. Lepas tu dia upgrade version, dia hilang ruler. Hilang ruler daripada whiteboard. Bila hilang ruler daripada whiteboard, ramai bising. Bila ramai bising, Microsoft dengar suara tu dan dia kembalikan ke version lama whiteboard. Lepas tu tak lama lepas tu dia balik kepada version baru balik. Dan ada ruler, tetapi kita tak boleh klik, dia disable ruler tu. Dia kata coming soon, ruler coming soon. Okay, dan saya nak buat macam brief. Okay, kita nak tengok apa yang ada pada Microsoft Whiteboard. Okay, apa yang kita boleh buat dengan Microsoft Whiteboard. Simple je, just brief introduction about Microsoft Whiteboard. Dan kita masuk melalui macam biasa Office homepage. So, cikgu-cikgu boleh sign in menggunakan ID Delima, menggunakan ID Digital Classroom. Yang ini saya sign in menggunakan ID UiTM. So, pada 9 dot sebelah Office, okay, kita boleh lihat dekat sini bila saya klik ada whiteboard. Jadi, saya klik yang ini. Okay, Microsoft Whiteboard. Ini dia, Microsoft Whiteboard. Okay, so new whiteboard ada dekat sini. Dia tak macam OneNote, cikgu. Yang pertama whiteboard ni kita hanya boleh akses dia bila ada internet connection. Offline tak boleh buka whiteboard. Okay, lepas tu dia bukan macam OneNote, yang mana OneNote tu dia punya konsep dia macam e-book. Dia macam konsep library. Kita boleh create folder-folder. So yang ni dia macam setiap satu-satu tu dia individu. Okay, dia individu. Setakat mana yang saya gunalah, dan saya pun jarang guna sangat whiteboard ni. Okay, so pada whiteboard ni, okay, so ini dia, kejap. Okay, ini kita pilih new whiteboard untuk kita tengok apa yang ada dalam whiteboard ni. Okay,
So dekat sini okay, so dia ada mana dia punya canvas ni. Hilang pula dia punya canvas. Okay, so dekat whiteboard ni, kalau kita tengok ini adalah features, antara features baru yang ada dalam whiteboard ni. Okay, nanti kita tengok whiteboard ni kita boleh download tak desktop version. So dekat sini dia ada create, kita boleh add sticky note. Ini sticky note ya, note grid. So dia memang ada perbezaan lah, kalau kita nak banding dengan OneNote tu dia memang berbeza. Okay, dia ada sticky note dekat sini. Lepas tu kita back, kita boleh masukkan text by typing. Kita boleh add shape juga, give reaction, add image. So ramai di antara cikgu-cikgu yang mana yang pakai whiteboard ni, dia akan add image kertas graf sebab ada ruler kan. Kertas graf dan boleh draw graf dekat sini. Ada several template yang mana yang ni ada banyak lah. Ada brainstorming. Okay, brainstorming. Lepas tu ada, kejap, kalau kecil saya besarkan. Okay, so dia ada banyak kategori template dekat sini. Antara kategori template yang ada dekat sini adalah brainstorming yang pertama, brainstorming. Okay, bila saya klik brainstorming ni, so ada banyak pilihan template lah. Banyak pilihan template yang kita boleh apply. Okay, kita tengok satu-satu dulu. Okay, lepas tu ada template untuk problem solving. Okay, nanti kita tengok ke bawah lagi. Tengok lagi apa template yang kita ada, design and research. Okay, lepas tu kita ada strategi. Okay, nanti mungkin pada siri-siri yang lain saya akan tunjuk contoh lah macam mana penggunaan template-template ni. Okay, project planning, ada juga retrospektif. Okay, saya pun tak sure ni apa. Lepas tu game, workshop, nanti kita akan klik satu, dan learning. Okay, learning. So sebenarnya dia ada keistimewaan jugalah kalau kita nak banding dengan penggunaan OneNote. Okay, so dia ada template ni yang mana ini tak terdapat dalam e-book. Kalau kita nak guna dia secara biasa, okay, secara biasa contohnya kan, saya klik satu, kejap, saya klik satu template. Okay. Okay, kejap. Kita tengok setting kat sini. Okay, so pada bahagian atas sebelah kanan pada bahagian atas sebelah kanan kita tengok review dulu apa yang ada dalam whiteboard ni. Apa yang ada dalam whiteboard ni kita cuba lihat dulu satu persatu. Okay, so dekat bahagian setting atas ni kita boleh sebenarnya export image yang mana kita dah sediakan menggunakan whiteboard. Okay, ada collaborative cursor, enhance ink shape, format background. Okay, boleh format background. Yang ni kita boleh pilih color, boleh pilih grid. Okay, kita boleh pilih color background yang kita nak. Kalau kita nak letak grid. Okay, sebenarnya kalau kita nak graph, nak pakai default graph paper kat sini pun ada. Okay, graph paper. Okay, ni hybrid. Okay, ada banyak kategori grid yang ada dalam ni jugalah. Okay, dan ada macam-macam. Okay, ruler, rule macam kertas biasa, white rule pun ada. Triangle pun ada. Okay, ada banyak kategori. So, kita boleh pilih lah untuk format background. Dia ada pada bahagian setting. Ada pada bahagian setting. Kita pilih color biru. Okay, color biru dan saya pilih white rule. Macam ni. Okay.
Dan satu lagi keistimewaan whiteboard ni, dia sebab under Office Work or School account, dia sebenarnya ada integration jugalah, macam kita boleh access whiteboard ni bukan setakat kita access dia secara alone, maksudnya kita masuk melalui whiteboard. Kita juga boleh menggunakan whiteboard dalam kita punya Teams meeting. Dalam Teams meeting sebenarnya, bila kita buat meeting menggunakan Teams, bila kita share screen, dia memang akan appear satu whiteboard dekat situ yang mana kita boleh klik terus daripada Teams. Dan macam biasa pada Teams ada add a tab yang mana kita boleh add whiteboard juga, dalam yang mana kita boleh share screen dan pada whiteboard kalau dalam Teams tu, sebab Teams tu adalah platform untuk collaboration. Teams adalah platform untuk collaboration. Jadi kalau kita contohnya buat discussion online guna Microsoft Teams, lepas tu kita nak buat di sesi discussion yang dalam tu adalah macam beberapa orang ahli yang join sesi kita tu. Jadi whiteboard ni boleh diakses oleh semua ahli dalam tu lah. Boleh sama-sama tulis. Jadi sebenarnya macam siapa yang menggunakan whiteboard ni. Kalau saya based on saya punya research, saya tengok yang mana yang banyak pakai ni macam dekat overseas, macam primary school banyak pakai. Yang mana bila teacher tu share buat kelas guna Microsoft Teams, lepas tu dia bagi contoh soalan yang simple-simple dekat sini, bagi soalan yang simple-simple. Dan student boleh jawab sebab dekat overseas kan, pelajar-pelajar bawa surface ke sekolah, jadi pelajar-pelajar boleh jawab daripada surface masing-masing lah. Okey, boleh tulis macam biasa, boleh annotate macam biasa. Okey, dia ada pen sama macam ada pen dekat OneNote. Okey, tapi dia ada limitation sikit lah kat sini. Dia tak banyak macam OneNote. Okey, ada pen kat sini. Yang ni apa? Ni macam yang baru. Ni laser pointer. Ini baru. Yang ni baru. Tapi macam pen tak banyak pilihan. Kat sini kalau dulu macam boleh tukar pen. Saya tak perasan. Kalau kat sini kan dia bagi dia bagi pilihan pen yang tak banyak. Ada limited pen. Macam kalau dekat OneNote kita ada lagi banyak pen yang kita boleh set dan kita just klik saja kan kat bahagian atas tu. Kat sini kita diberi berapa ni? 1, 2, 3. 3 jenis pen. 3 pen, 1 highlighter, 1 highlighter, 1 laser pointer, eraser dan ruler. Yang ni untuk kita select yang mana kita boleh select all, kita boleh cut, kita boleh cut apabila kita dah select tu. Okey, so ini antara pen yang pilihan yang ada tak banyak. Okey, yang ni dan yang best kita masih boleh adjust thickness pen lah. Thickness pen kita boleh adjust. Okey, thickness pen kita masih boleh adjust. So ini color hitam, okey, color merah dan yang ni dia macam color galaxy yang mana kita juga boleh ada 2 pilihan color galaxy. Rainbow satu lagi, sini rainbow. So yang mana kalau kita tak pakai kita boleh tukar kepada solid color lah, contohnya color biru. Okey, highlighter juga kita ada pilihan warna. Highlighter pun ada limited option. Okey, ada limited option. Okey, macam yang ni laser pointer yang baru seperti yang saya cakap tadi, baru. Lepas tu ada ruler. Okey, so ruler dah ada lah. Cuma tadi masa saya buat buat testing lah sebelum sesi ni, saya masuk whiteboard ni melalui 2 ID. Okey, yang ini saya masuk menggunakan ID UiTM. Cikgu-cikgu boleh semak. Ini saya masuk menggunakan ID UiTM yang mana ruler dekat sini dah boleh pakai. Ruler. Okey, macam biasa saya menggunakan Microsoft Surface. Okey, menggunakan Microsoft Surface untuk setiap kali saya punya sesi lah. Okey, so ruler dah ada kat sini. Allah, ruler dah ada. Kita tengok sekejap. Okey, so dah ada ruler dekat sini. Okey, saya nak tunjuk, saya buka satu lagi daripada ID Digital Classroom.
daripada ID Digital Classroom, okey, saya pergi dekat whiteboard. Cikgu-cikgu boleh try daripada ID dia 5. Daripada ID dia 5. Sebab saya try ruler pada ID Digital Classroom, ruler masih disable. Cikgu-cikgu boleh try menggunakan ID dia 5. Adakah ruler pada ID dia 5 tu dah boleh akses? Sebabnya dekat sini dah ada ruler tetapi belum boleh diakses. Sekejap kita masuk ke format background sekali lagi. Format background, saya pilih color hijau. Saya pilih color hijau. Saya pilih pen. Okey, pen. Okey, klik pen dekat atas ni. Dah ada ruler. Tetapi dia tulis apa? Ruler is coming soon. Ruler is coming soon. Jadi cikgu-cikgu mungkin boleh test cikgu punya ID dia 5. Whiteboard menggunakan ID dia 5. Adakah ruler dah boleh pakai? Okey, sebab bila saya test dengan ID Digital Classroom, ruler masih lagi tak boleh akses. Tak boleh cikgu. Tak appear. Okey, tetapi cikgu-cikgu boleh guna lain-lain lah. Yang lain-lain seperti yang saya paparkan tadi. Okey, ini dia. Okey, notes. Kita boleh letak notes kat sini. Dan yang bestnya, whiteboard ni kan, dia kan screen dia infinity. Cikgu boleh zoom in, zoom out dengan gerakan cursor sahaja. Okey. Dia yang ni antara kelebihan yang ada pada whiteboard yang mana dia special lah, special features dia yang ni. Okey. Okey, dia infinity screen. Dia infinity screen. So yang ni adalah notes. Dia ada juga dalam bentuk note grid. Okey. Macam ni. Okey, note grid. Ini untuk note lah, dan pada note ni kita boleh type lah. Kita boleh type dan boleh tulis juga. Okey. Sesi santai. Microsoft Whiteboard. Okey. Okey, so pada sini kita boleh edit text, kita boleh tukar color. Boleh tukar color. Boleh delete, boleh copy. Yang ni edit apa ni? Okey. Okey. So yang ni berkenaan dengan notes yang ada dekat sini. Lepas tu kita check lagi. Okey, teks ni kita boleh type teks. Cumanya kalau kita nak print dalam bentuk A4 kan, kita kena masukkan dulu, kita kena import kita kena import PDF yang saiz A4 dalam ni. Kalau tak, kita tak tahu dia punya saiz. Sebabnya saiz dia ni boleh kecil, boleh besar macam ni. Okey. Okey, kita boleh masukkan teks. Kita boleh masukkan teks dekat sini, kat mana-mana. Kalau kita tak nak grid ni, kita boleh buang. Kalau kita nak tukar background pun kita boleh buat. Kita tak nak grid. So kita nak color putih. So ini dia color putih. Color putih. So kalau kita pilih tambah dekat sini, dia ada teks. Kita boleh masukkan teks ya. Sesi santai. Okey, sesi santai. Tentang Jumaat. Oh, tapi macam tak boleh nak panjangkan lagi Oh, boleh. Okey. So kalau nak panjangkan lagi, kita boleh letak je kat mana-mana. Tarik. Okey. So sesuai jugalah kalau kita nak buat mind map ke apa kan, kita boleh gunakan whiteboard ni lah. Whiteboard. Kalau kreatif ni boleh design ni bagi cantik ni. Okey. Ini saya delete. Sesi santai petang Jumaat. So boleh adjust macam ni.
Okey. So ada apa lagi? Ada shape. So shape yang ada dekat sini kita boleh guna untuk kalau kita nak draw diagram lah. Kita nak draw diagram. So ada pelbagai pilihan shape. Ada 12 jenis 12 jenis kat sini. Kita klik je lah. Ini macam biasa lah. Okey, yang ni macam standard je. Macam biasa. Okey, yang ni shape. Okey, reaction. Reaction ni sebab apa ada reaction dalam ni? Sebab apa? So tadi saya kata kalau whiteboard ni dia kita boleh collaborate dalam Microsoft Team meeting. Jadi dalam sesi-sesi online dengan pelajar yang mana pelajar jawab soalan. Kita bagi soalan dekat sini. Contohnya kat sini kan, saya boleh tulis soalan. 4 tambah 5. Okey, dan sebenarnya boleh ada orang lain ataupun pelajar ataupun attendees yang boleh terus tulis jawapan dekat sini. Jadi macam kalau kita buat dalam sesi kelas online mungkin kelas tuition online ke apa kan. Kelas online yang mana bila kita pakai whiteboard ni kita boleh minta pelajar untuk tulis. Macam yang ni sebab dia alone. Tetapi kalau kita buat ni di dalam Teams, kita boleh minta pelajar-pelajar untuk terus tulis jawapan dekat sini. Kalau tidak kan dulu kat sini boleh set juga, boleh invite. Sekarang tak ada, tak jumpa. Okey. Tak apa, nanti kita buat sesi lain yang mana kita akan buat melalui Microsoft Teams yang mana kita boleh tengok efek dia lah kalau kita pakai di dalam Microsoft Teams yang mana ahli meeting tu dia boleh terus tulis jawapan di dekat sini. Jadi sebab itulah dekat sini ada reaction ni. Jadi macam cikgu boleh terus tanda betul salah bila pelajar-pelajar jawab direct dekat screen ni, dekat whiteboard ni. Okey, yang mana yang tu hanya boleh tunjuk demo bila kita buat melalui Microsoft Teams lah. Okey. Ini contohnya. So nampak macam dia ada fungsi yang berbeza bila kita pakai whiteboard ni. Whiteboard ni selain daripada kita boleh annotate, dia ada fungsi yang berbeza lah. Okey. So itu berkenaan dengan reaction. Image. Okey, image. Kita boleh masukkan apa-apa image. Macam juga dekat OneNote kita boleh pilih image. So image ni kalau kita klik dekat sini kita boleh pilih sama ada image yang dah ready dalam kita punya komputer, any image, ataupun kita boleh terus kita boleh terus import image. Okey, klik Bing image ni, kita tengok apa yang keluar lepas kita klik. Dia macam disable Macam disable. Kalau sebelum ni, okey saya buat daripada UiTM ni kejap. Okey. So image. Samalah dia disable. So masih ada lagi features yang disable pada whiteboard. Okey, patutnya bila kita klik image ni, kalau sebelum ni bila kita klik image macam whiteboard lah, kita boleh macam OneNote kita akan boleh terus search daripada dalam sini, yang mana kita boleh search macam kita search dekat browser directly. Okey, macam ni macam tak boleh, bermakna kita kena save dahulu ke dalam kita punya komputer dan kita boleh pilih my device untuk kita add. Okey, contohnya saya add poster hari ni. Saya add poster hari ni ke sini. Okey, yang ni saya nak tukar background. Format background, kita tukar putih. Kita buang white rule. So dalam position ni lah. Okey, so ini dia. Okey, so boleh adjust kat sini. Okey, jadi kalau macam cikgu-cikgu yang biasanya pakai whiteboard ni, kalau sebelum ni memang boleh terus add daripada sinilah.
image ni, tapi nampaknya macam yang ni masih lagi, feature ni masih lagi enable, masih dalam proses upgrade whiteboard ni. Okay, so yang ni tak boleh klik. Okay, ruler dah boleh klik tapi yang ni tak boleh klik. Okay, so apa lagi? Kita nak tengok yang ni. Kita nak tengok, okay, saya pindahkan ke tepi. Saya nak tengok dekat template. Okay, kalau kita pilih learning, apa yang ada dekat learning? So dekat learning kita boleh buat brainstorm, compare, contrast, exit ticket, grows, banyak pilihan. Lesson plan, ada lesson plan dekat sini, plan your curriculum. Okay, kita letak dekat sini. Lesson plan, kita tengok apa yang ada pada lesson plan. Dia ada yang ni. Okey, yang ni dia dah by default dia dah ada lesson plan yang ni. Kita tinggal klik sahaja. Okey, kejap. Okey. So apa yang ada kat sini? Lesson plan, kita tengok. Lesson plan, teachers can plan their curriculum with this lesson planner template. Use this customized lesson plan to list lesson, objective, material, activities and assessment for any subject or course. So yang ini template, ready template, lesson plan template. Okay, bila kita klik learning, learning, lesson, objective, material, activities, yang mana semua ni kita tengok. Kita boleh adjust lah. Okay, so kita tengok apa lagi pilihan template yang ada selain lesson plan ni. Okay, kita patah balik. Okay, kalau kita pilih brainstorming. Brainstorming, kita tengok apa yang ada pada brainstorming. Okay, ni. Saya letakkan sebelah lesson plan. Okay, dan besarkan. Okay, so ini antara yang barulah yang ada dalam whiteboard, yang sebelum ni tak ada. Dimasukkan template dan pelbagai template. Sebab apa? Sebab Microsoft Whiteboard ni, macam saya cakap tadi, dia linkkan dengan Microsoft Team. Dan Microsoft Team ni, seperti yang saya pernah cakap, yang paling ramai guna bukan educators. Tetapi macam big company, macam all around the world, ada banyak big company yang mana pakai Microsoft Team. In total memang fully utilize Microsoft Team untuk urusan kerja. Jadi macam perbincangan apa semua kan dibuat secara terus melalui Microsoft Team. Tak kisah dekat mana workers tu berada. Jadi dia akan openkan whiteboard ni sambil meeting, sambil terus gunakan template-template yang ada ni untuk discussion, sesi discussion. Yang mana kita mungkin tak nampak macam keperluan pada kita untuk pakai semua template-template ni, tapi semua template-template yang disediakan ni sebenarnya memang dipakai. Memang dipakai all around the world. Okey, bagi pengguna tegar Microsoft Team. Okey, sebab yang ni adalah satu features yang mana dia macam juga OneNote Class Notebook tu. Dia by default dia ada dalam Teams. Kita tak pernah nampak sebelum ni sebab dia hide dalam share meeting. Dan bila kita share dalam meeting, bila kita share sahaja share screen, dia akan appear whiteboard ni. Okay, so yang ni about brainstorming. So ada banyak kategori brainstorming. Lepas tu problem solving. Kita tengok apa yang ada dalam problem solving ni. Okey, mungkin lepas ni boleh belajar buat kita nak belajar buat carta kan. Kita boleh pilih yang ni. Cause and effect diagram.
Mungkin ada cikgu-cikgu yang mungkin perlukan diagram-diagram ni juga. Macam bila saya tengok diagram ni, sebenarnya kami pun pakai. Tapi ada under program tertentu lah yang mana kena submit sekali dengan carta-carta ni bila nak join or participate dalam program tu. So yang ni adalah cause and effect diagram. Yang mana dia dah sediakan beberapa template kat sini. Ada lagi cost benefit analysis. Cost benefit analysis kita tengok kat sini, kita template kat sini. Cost benefit analysis. Yang ni under problem solving. Under problem solving. Dia dah sediakan template ni. Jadi semua ni biasanya digunakan during discussion dalam Teams meeting. Macam yang saya sebut tadi, dalam Teams meeting. Sebab kalau kita buat alone macam ni, dia maksudnya attendees tak boleh collaborate. Jadi macam satu pihak saja yang boleh tulis. Tetapi biasanya memang both party can edit. Dia macam dalam class notebook, OneNote class notebook yang mana ada collaboration space yang mana both party can edit. Jadi dekat situ baru nampak kepentingan ada carta-carta ni lah. Macam kalau kita gunakan untuk kelas tu, mungkin kita gunakan yang very basic thing yang ada dalam whiteboard ni. Whiteboard ni seperti text, lepas tu dia punya ink, digital inking, lepas tu shape reaction juga kalau kita libatkan pelajar-pelajar sekali dalam sesi ni. Lepas tu template, image dan dokumen. Kita tengok dokumen. Pada dokumen, bila kita klik dokumen, sebenarnya macam yang saya sebut, yang appear dekat sini adalah Teams. Channel saya. Jadi dia dah linkkan terus. Maksudnya dia boleh access dokumen yang kita boleh open dokumen yang dah ready ada dalam Teams di dalam whiteboard. Di dalam whiteboard ni. Kita boleh pilih dan juga boleh pilih any other dokumen yang mana kita simpan dalam komputer lah. Ni menunjukkan memang Microsoft Whiteboard ni memang dia dah integratekan sebenarnya dengan Microsoft Teams. Jadi kalau untuk fully utilize features baru yang ada dalam Microsoft Whiteboard ni sebenarnya adalah melalui Microsoft Teams. Sebab tu cerita tentang Microsoft Teams tu tak habis lagi. Dia masih lagi macam separuh jalan. Sebabnya Microsoft Teams ni memang worldwide pakai, bukan hanya untuk meeting. Memang dipakai secara menyeluruh, especially untuk company-company yang mana ada cawangan-cawangan. Contohnya macam ada satu company di Alostar. Nama dia THB Maintenance Engineering Company yang mana ada banyak cawangan di sekitar utara Malaysia ni, yang mana untuk dia manage projek, lepas tu dia nak berinteraksi dengan staff, lepas tu dia nak tengok progress, semua memang dia menggunakan Microsoft Teams. Memang dia beli Microsoft Teams untuk tujuan memudahkan pengurusan bila ada cawangan-cawangan ni lah. So ini berkenaan dengan whiteboard. Nampak macam bagus, tapi macam kita belum lagi tengok secara detail lah, baru secara brief introduction only. Kalau kita nak pakai untuk kegunaan biasa, kita boleh pilih pen. Macam biasa boleh pilih pen dan kita boleh annotate lah. Kita boleh annotate seperti mana kita annotate pada kita punya Microsoft OneNote. So simple sangat Microsoft Whiteboard ni.
saya tak tunjukkan any contoh, any example macam mana guna Microsoft Whiteboard sebab saya sendiri jarang guna. Saya sendiri jarang guna sebab saya lebih prefer guna OneNote sebab dia lebih tersusun in terms of kita nak masukkan chapter apa semua kan. Jadi sebab tu saya pilih untuk gunakan Microsoft OneNote. Tapi since saya nampak macam whiteboard ni ruler dah ada balik sebab hari tu ramai yang sebenarnya ramai yang bising bila ruler hilang daripada whiteboard. Nampaknya dia dah ada balik, cuma cikgu boleh check lah dalam D5 ada tak ruler pada cikgu-cikgu punya whiteboard, yang mana bila ada ruler ni kalau untuk buat perbincangan dengan pelajar memang sangat-sangat mudah lah. Okay, so simple, quite simple sesi kita hari ni. Saya pun sebenarnya tak prepare well untuk buat sesi yang panjang pun sebab masih lagi dalam tempoh kuarantin. Okay, semoga cikgu-cikgu yang belum pernah pakai dapat serba sedikit info berkenaan dengan whiteboard. Mungkin tak pernah tengok lagi whiteboard, yang mana yang dah biasa pakai mungkin boleh teruskan pakai bila dah ada ruler ni. Okey, cuma saya sebelum kita end sesi ni, saya nak masuk ke Microsoft Store sekejap. Microsoft Store. Okey, Microsoft Store, saya nak tengok dekat whiteboard ni. Dekat sini ada tak whiteboard? Ada. Bermakna kita boleh download whiteboard. Whiteboard ni memang boleh download dalam tablet, dalam phone. Dalam tablet, dalam phone, dalam iPad memang boleh download. Okey, cumanya sebab saya jarang pakai, saya tak download pun dalam saya punya komputer. Okey, ini dia. Okey, Microsoft Store. Kalau tengok dekat sini, okey, kita boleh, saya dah download, boleh open terus kat sini. Okey, tengok kat sini kan. So, yang mana kalau tengok pada gambar ni kan, apa fungsi whiteboard ni, ini dah dia. Okey, untuk SWOT analysis. Tapi dia ada sebut kat sini collaboration jugalah. Collaboration. Lepas tu communicate your thought. Maksud dia communication. Bila communication ni maksudnya macam saya sebut tadi, dia masih lagi perlu pada Teams platform untuk communicate using whiteboard ni. Okey, boleh draw, boleh ini boleh annotate, boleh draw. Yang ni adalah benda biasalah bila kita ada pen dan kita ada touchscreen. Okey, lepas tu easily access board. So setiap satu ni dipanggil sebagai kita punya board. Dia satu-satu dia bukan ada folder-folder macam dalam OneNote. Okey, apa lagi? Okey, create effortlessly sebab dia dah bagi certain template yang mana kita boleh pakai untuk kita punya whiteboard lah. Okey, so saya klik yang ni. Kita tengok macam mana dia akan open whiteboard desktop version. Betul lah, dalam Surface memang ada whiteboard, terlupa pula saya. Sebab apa? Bila kita klik sekali, dia akan terus open whiteboard. Pada kita punya pen, bila kita klik sekali, dia akan open whiteboard. Kita klik sekali. Tapi sebab saya jarang pakai, sebab tu saya terlupa tadi. Kita pada kita punya pen Surface, kita kena connect menggunakan Bluetooth. Yang mana kalau kita tak connect, atas ni, butang atas ni dia tak berfungsi sepenuhnya. Bila kita klik sekali, okey, sebenarnya dia akan, saya tak connect ke? Saya macam tak connect. Kita tengok sekejap. Okey, saya pergi dekat Bluetooth. Add Bluetooth device. Tengok pen ni saya connect ke tak connect. Walaupun kita tak connectkan pen ni, tetapi dia masih boleh guna untuk kita tulis.
Tetapi kalau kita nak gunakan sepenuhnya fungsi pada belakang pen, kita perlu connect Bluetooth terlebih dahulu. Okey, since saya ni beberapa kali reset komputer sebab tu hilang. Okey, so cara untuk connect pen ni dengan kita punya Surface adalah dengan cara kita tekan add device ke atas ni, kemudian kita tekan Bluetooth dan pada masa yang sama kita tekan pada belakang pen. Okey, lama sampai dekat skrin keluar Surface Pen. Okey, bila dah keluar Surface Pen, kita klik Surface Pen. Klik Surface Pen dan dia akan tulis Surface Pen connected dan pada ketika ini barulah okey, belakang pen ni akan function. Okey, belakang pen ni akan function. So, tekan sekali. Tekan sekali. Kejap. 2 kali. Okey. Tekan 2 kali snipping tool. Tekan 2 kali snipping tool. Okey, snipping tool tekan 2 kali pada belakang pen. Tekan sekali sepatutnya whiteboard. Tekan sekali sepatutnya whiteboard. Tak keluar lah. Okey dah. Okey, so tekan sekali pada belakang pen adalah whiteboard. Tekan 2 kali adalah snipping tool. Tekan sekali lama adalah sticky note. Tetapi kalau kita jarang pakai contohnya whiteboard, kita sebenarnya boleh tukar setting ni. Tukar setting pen setting. Okey, pen setting ni pen shortcut kot. Okey, pada pen shortcut ni kita sebenarnya boleh ubah, tekan sekali keluar apa, tekan 2 kali keluar apa, kita boleh ubah pada pen setting. Okey, cara untuk kita masuk ke skrin ini, cara pantas untuk masuk ke skrin ni adalah dengan pilih search dan tekan pen. Macam saya buat tadi, pilih search dan tekan pen. Kemudian kita tengok. Okey, shortcut button ada dekat belakang ni, kita panggil shortcut button. Shortcut button. Setiap pen ada satu side button. So sama ada pen tu adalah pen Surface yang saya pegang ni ataupun slim pen. Slim pen untuk Microsoft Surface Pro 8, Microsoft Surface Pro X ataupun Microsoft Surface Laptop. Okey, lepas tu kita boleh ubah setting sama ada kita ni tulis tangan kanan ataupun tangan kiri. Lepas tu choose what your shortcut button does. Okey. Kita boleh klik dekat sini, nampak tak? Okey, single click whiteboard. Double click pen menu. Dan press and hold adalah sticky note. Kalau kita tak nak pakai whiteboard sebagai kita punya single click punya function, kita boleh tukar kepada yang lain-lain yang ada kat sini. Nampak tak? Kita diberi pilihan untuk pilih. Kalau yang kita kerap gunakan adalah OneNote, kita boleh pilih untuk OneNote dekat sini. Bukan lagi whiteboard. Bukan lagi whiteboard. Okey, kita tukar kepada OneNote dekat sini. Okey, lepas tu double click. Double click ni kita boleh pilih screen snipping. Screen snipping. Kita tak nak pen menu, kita tukar screen snipping. Lepas tu press and hold only supported by some pen. So yang ni, yang ini pun kita boleh tukar juga. Okay, press and hold. Press and hold. Kalau tak pakai sticky note, kita boleh tukar yang lain. Okay, boleh tukar yang lain. So kita biar je yang tu. Okay, lepas tu ada additional pen setting. Additional pen setting yang mana pada additional pen setting, okay, show visual effect, show cursor, let me use my pen as a mouse when it's available. Yang ni by default dia tak tick lah. Lepas tu ignore touch input when I'm using my pen, display additional keys press by using my pen. Lepas tu berkenaan dengan handwriting.
Okay, write in the handwriting panel or directly into the text field when it's supposed. Okay, klik dekat sini. Okay, font ink free, font size medium. Okay, when I tap a text field with my pen, use the handwriting panel or touch keyboard to input text. Okay, when a physical keyboard is not attached. Okay, yang ni semua adalah setting pada pen yang kita boleh buat. Kita boleh buat. Dan sebenarnya kita juga boleh aktifkan. Okay, aktifkan ni. Dia macam kalau pen, sebab pen ni kan benda yang kecil yang mana boleh jadi jatuh, hilang tak perasan. Jadi kita juga boleh sebenarnya aktifkan find my device ni untuk pen. Find my pen kita boleh aktifkan. Okay, under privacy and security. Okay, saya tutup yang ni. Saya tutup Microsoft Whiteboard ni, tutup yang ni dan kita nak test. Kita nak test belakang pen ni lepas saya dah ubah setting tadi. Okay, yang pertama saya klik sekali. Okay, kita tengok apa yang open. Okay, OneNote yang open. Okay, dia open OneNote. Tapi OneNote yang dia open ni adalah OneNote 2016. OneNote 2016. Saya tak tahu macam mana dia open OneNote 2016. Dia tak open OneNote for Windows 10. Mungkin ada setting lain untuk saya set. Okay, dua kali. Klik dua kali. Kita tengok apa yang jadi. Klik dua kali pada belakang pen. Okay, so ini dia snipping tool yang mana pada apabila kita upgrade kita punya window kepada Windows 11, ramai yang komplain dia kata hilang snipping tool. Dia tak hilang tetapi setting dia berubah. Jadi apa yang cikgu kena buat bila upgrade kepada Windows 11 yang mana bila klik dua kali tak jumpa setting, tak jumpa lagi snipping tool. Bila klik pada pen ni kan, pergi pada setting pen tu, pen setting dan kita boleh pilih snipping tool balik. Okey, yang mana yang ni kita boleh crop lah. Boleh crop. Macam biasa. Kita boleh crop dan kita boleh paste dekat mana-mana lah. Kita boleh paste. Kita boleh paste. Yang kita crop tadi. Okey, yang ni saya dah paste. Nampak tak? Okey, paste. Okey, dengan klik dua kali pada belakang pen. Pada belakang pen. Okey, lepas tu satu lagi sticky note. Sticky note ni kita boleh biar dia dekat desktop kita. Okey, sticky note ni. Yang ni kan kalau kita pilih yang sebelah pangkah tu dia full screen ya. Dia akan screenshot kita punya full screen. Dia akan screenshot kita punya full screen. Okey, dah ready untuk paste lah. Dan sekali lagi pada belakang pen ni saya tekan lama. Sampai dia keluar sticky note. Dan sticky note ni pun kita perlu sign in. Kita perlu sign in. Okay, by default dia pakai ID Microsoft. Kita boleh switch kepada account yang kita nak lah. Sama ada ID The5 ataupun ID Digital Classroom atau mana-mana ID yang kita nak. Okay, kita boleh pilih mana-mana ID. Sama ada ID Microsoft iaitu ID personal ataupun ID work or school account. Work or school account yang mana kita boleh aktifkan bila kita gunakan belakang pen. Tekan sekali lama. Tekan sekali lama. Okey, sticky note. Okey. So sikit saja berkenaan dengan whiteboard dan juga pen setting sebab bila kita access whiteboard tak lengkap bila kita tak discuss dengan pen setting sebab rata-rata yang pakai Microsoft Whiteboard ni biasanya adalah pengguna Surface. Pengguna Surface yang mana ada pen, ada Surface yang touchscreen yang mana kita boleh gunakan ataupun maksimumkan penggunaan whiteboard. Walaupun kita boleh tulis tapi dengan pen surface dan juga whiteboard kita boleh maksimumkan penggunaan Microsoft Whiteboard. Okey. So
sampai sini saja kot. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang mana hadir. Nanti saya akan bagi attendance form. Attendance form pada channel Dr. Su. Okay. Pada channel Dr. Su Telegram saya bagi dekat situ. So sesi santai sahaja berkenaan dengan whiteboard. Nanti saya akan tengok lagi example-example yang kita boleh kongsi. Okay, kita boleh kongsi dalam Microsoft Whiteboard. Tapi simple dan sebenarnya mudah untuk kita pakai lah. Mudah untuk kita pakai. Tetapi macam yang saya kata, dia akan kita akan fully maximize penggunaan whiteboard bila kita gunakan dia daripada dalam Microsoft Teams. Okay, so terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih kerana hadir dalam short notice ni. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.